Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar satu fitrah yang cikgu kasihani sekalian. Okey, baiklah, bertemu kita lagi untuk kelas pada minggu ini. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar mengenai kemunculan dan perkembangan tamadun Islam daripada Khulafa' ar-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam. Kita melihat bagaimana Khulafa' ar-Rasyidin dan kerajaan-kerajaan Islam menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, baiklah. Pada hari ini kita akan sambung lagi untuk topik kemunculan dan perkembangan tamadun Islam, iaitu chapter 8.2. Pada minggu ni kita akan belajar mengenai faktor-faktor penyebaran Islam. Okey, maknanya faktor-faktor yang menyebabkan Islam tu dapat disebarkan. Okey, maknanya dekat sini ada 6 faktor yang menyebabkan penyebaran Islam tu berjayalah disebarkan. Okeylah, yang pertama adalah kesyumulan Islam. Okey, kita akan tengok apa tu maksud kesyumulan. Okey, yang kedua adalah prinsip keterbukaan. Yang ketiga adalah dakwah. Dan yang keempat adalah hubungan diplomatik. Yang kelima adalah perdagangan. Dan yang keenam adalah pembukaan wilayah baharu. Okey, maknanya kamu kena tahu ada 6 faktor yang mempengaruhi penyebaran agama Islam. Jadinya kita akan pergi kepada objektif kita yang pertama, iaitu kesyumulan Islam. Kita akan tengok, okey, keseimbangan rohani dan jasmani menjadikan tamadun Islam berjaya membentuk masyarakat yang maju. Okey, maknanya keseimbangan rohani dan jasmani ni, okey, rohani tu adalah kita punya mental. Okey, maknanya kita punya dalaman. Okey, cara kita berfikir. Maknanya kita punya dalaman lah. Okey. Dan jasmani, maknanya jasmani tu kita punya luaran. Okay, luaran tu maknanya kita macam contohnya kita bergerak, kita berlari apa semua kan. Maknanya dalam Islam ni, okay, dalam tamadun Islam ni, okay, maknanya keseimbangan rohani, okay, mental dan jasmani, kita panggil fizikal, mestilah dia seimbang. Okay, dia tak ada salah satu tu lebih inilah menguasai, tak ada. Dia lebih kedua-duanya mestilah kena seimbang dalam membentuk masyarakat yang maju. Okey, mana kalau masyarakat yang maju ataupun masyarakat yang berjaya lah bergerak ke hadapan ni, dia mestilah mempunyai rohani dan jasmani yang seimbang. Okey. Islam tidak menolak kemajuan di dunia dari segi pembandaran, okey, Islam tidak menolak kemajuan di dunia dari segi pembandaran dan pembangunan ekonomi, di samping mendidik akhlak yang baik. Okay, maknanya kat sini kalau kamu tengok, okay, Islam ni dia tidak menolak kemajuan di dunia dari segi pembandaran dan pembangunan ekonomi. Okay, maknanya, okay, kamu pernah dengar konsep lahiriah kan? Okay, konsep lahiriah tu maknanya konsep yang kita boleh nampak ataupun kita bina. Contohnya macam pembangunan lah kan. Kalau adanya pembangunan, maknanya berlakunya kemajuan. Okay, tak kisahlah pembangunan tu dari segi apa, macam tamadun dulu, kalau ada pertempatan, maknanya menunjukkan bahawa masyarakat tersebut dia merupakan masyarakat yang maju. Maknanya dalam Islam ni dia tidak menolak, okey, maknanya dia kemajuan dekat dunia ni, okay, melibatkan pembangunan dan ekonomi. Okay, ekonomi tu macam aktiviti perniagaan semua tu. Islam mementingkan juga perkara tersebut, dan di samping tersebut mendidik akhlak yang baik. Okay, maknanya kita punya sikap, okay, kita kena jadi seorang yang baiklah. Maknanya dalam Islam ni kalau segi kemajuan daripada segi pembandaran dan ekonomi, kita panggil konsep lahiriah. Kalau untuk pendidik akhlak ni yang baik ni, kita panggil konsep lahiriah dan rohaniah. Okey, dalam Islam tu
kedua-dua tu penting. Okay, maknanya kalau kita maju dalam contoh maju dalam pembangunan, dia juga kena maju dalam kita punya tingkah laku, kita punya akhlak. Okay, baru Islam menerima kita, barunya mencapaikan kesyumulan Islam. Okay, maksud kesyumulan ni adalah Okey, maksud kesyumulan Islam ni, kalau kamu tengok daripada yang cikgu dah terangkan tadi, okay, maksud kesyumulan ni adalah merupakan kesempurnaan Islam tersebut. Maknanya seseorang tu dia kena sempurna daripada konsep fizikal dan mental. Okey, lepas tu dia kena sempurna juga daripada kita punya kemajuan di dunia, dan kita punya kemajuan dalam kita punya sikap. Okey, maknanya kesyumulan Islam ni, apa yang kamu nampak, seorang tu untuk mencapai dia punya Islam yang terbaik tu, kesyumulan tu, dia kena mesti mencapai kesemua konsep tersebut. Okey, dia tak ada menolak salah satu pun. Kamu kena maju dalam kita punya dunia, okey, dan kita juga kena maju dalam kita punya sikap. Okey, itu adalah kita punya yang pertama. Kita punya faktor penyebar Islam yang pertama, iaitu daripada kesyumulan Islam. Okey, baiklah. Untuk faktor yang kedua adalah prinsip keterbukaan. Okey, apa maksud prinsip keterbukaan ni? Okey, prinsip keterbukaan dan toleransi membolehkan tamadun Islam diterima umum. Okey, maknanya prinsip keterbukaan ni adalah kita panggil toleransi lah. Okey, toleransi maknanya kalau dalam apa-apa jua pun permasalahan, okey, dalam apa-apa jua permasalahan tu, Islam dia tak akan terus menolak. Okey, dia akan dia tengok dulu, okey, adakah perkara tersebut dia tidak melanggar hukum Islam lah. Selagi dia tidak melanggar hukum Islam, okey, Islam masih lagi menerima perkara tersebut. Contohnya konsep keterbukaan ni dia tak adalah, contohlah macam kita duduk kat Malaysia ni kan. Malaysia ni kita punya agama rasmi adalah agama Islam. Okey, pada masa yang sama agama-agama lain boleh dijalankan lah. Okay, dia tak boleh disebarkan, tapi boleh dijalankan. Maknanya agama orang-orang yang beragama Hindu, beragama Buddha ataupun agama Kristian apa semua, dia boleh menjalankan aktiviti agama dia dekat Malaysia ni. Maknanya dia tak adalah macam Islam ni dia agama rasmi, seluruh rakyat dekat Malaysia ni kena patuh, kena masuk Islam. Tak ada. Okey, kalau untuk Islam dekat Malaysia ni, dia inilah dia bagi peluang. Okey, maknanya dia tak kisah agama lain ni dilaksanakan, selagi dia tak ada macam mengancam agama Islam tu, agama tersebut boleh dijalankan lah. Dekat Malaysia ni agama Islam boleh disebarkan, maknanya kita boleh ajak orang tu masuk Islam. Okey, tapi kalau agama lain tak boleh disebarkan tapi dia boleh diamalkan. Contoh, kalau kamu memang dilahirkan dalam agama Hindu kan, memang daripada kecil agama Hindu, okay, kamu boleh laksanakan agama Hindu, tapi tak boleh sebarkan agama Hindu dekat Malaysia ni. Itu maksud dia. Tapi agama Hindu tu dia boleh jalankan macam biasa. Kalau nak bina kuil pun semua boleh je, tak ada masalah, tapi tak boleh disebarkan lah. Maknanya contoh ajak orang masuk ke agama Hindu tu, itu tak boleh kalau dekat Malaysia lah. Dia sebab tu undang-undang dia. Tapi agama Hindu tu boleh dijalankan seperti biasa kan. Contoh ada kita sambut di bawah Bali kan. Itu maknanya kita panggil prinsip keterbukaan. Itu untuk Malaysia lah. Untuk negara-negara lain dia adalah yang cikgu cakap ni sebab kita dalam Malaysia. Okay, maknanya contoh juga dalam zaman dulu konsep keterbukaan ni, okay, contohnya kalau Islam tu, tentera Islam tu dia dah berjaya menjajah sesuatu kawasan tersebut. Okay, kalau kawasan tu contohnya bukan orang beragama Islam, tentera Islam tu dia akan kata dekat orang-orang yang kat kawasan yang dia dah dapat jajah tu lah. Okay, contohnya dia menang perang. Okay, jadi negara tersebut tu bukan negara Islam. Jadi tentera Islam tu akan kata dengan penduduk ataupun dia lah negara yang kalah tu, dia tanya nak masuk Islam, kedua nak jadi
negeri naungan. Maksudnya kalau negeri naungan tu mereka tak akan masuk Islam, tapi mereka boleh menjalankan agama mereka, tapi kalau negeri naungan tu maksud dia mengakui ketuanan kerajaan Islam tersebut lah. Okey, dia mengakui ketuanan tu maksud dia macam dia duduk, okey, maknanya dia akan di bawah pengaruhi kerajaan tersebut. Maknanya Islam ni dia menjajah kawasan tersebut, dia tak akan suruh, dia tak akan bunuh orang-orang tersebut. Dia pertama dia akan tanya nak masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, dia tak akan jadi negeri naungan, dia akan jadi negeri sahabat, kawan. Kalau dia tak masuk Islam, dia akan jadi negeri naungan, dia boleh jalankan boleh menjalankan agama tersebut. Pada masa sama dia tak boleh, dia kena mengakui lah kerajaan Islam tersebut. Tu maknanya adalah prinsip keterbukaan. Maknanya sesuatu perkara tu dia tak adalah straight to the point kita kena menerima Islam tu, tak. Okey, dia macam bagilah peluang, okey, boleh lah kita orang tu boleh pilih lah ala tuju hidup mereka. Sekiranya kalau Islam menjajah, tu maksudnya adalah prinsip keterbukaan. Sebabkan prinsip keterbukaan ni menyebabkan agama Islam tu dapat disebarkan lah. Faktor dia yang kedua adalah prinsip keterbukaan. Okey, untuk faktor yang ketiga adalah prinsip kesaksamaan. Okey, apa maksud prinsip kesaksamaan ni? Okey, tamadun Islam berdiri atas prinsip kesaksamaan dan keadilan. Okey, maknanya dekat sini semasa tamadun Islam ni, okey, kesaksamaan dan keadilan ni dia sifat adil lah. Okey, dia tak ada berat sebelah. Contoh dia macam kalau kawasan tersebut ada orang yang beragama Islam dengan orang yang bukan beragama Islam, kalau mereka kena bayar cukai, dia punya bayar cukai tu kena sama lah. Dia tak ada menyebabkan perbezaan agama, menyebabkan orang tu kena bayar cukai lebih, tak ada. Dia kalau nak bayar cukai tu, dia tak ada ikut agama, tak ada ikut apa, dia lebih macam ikut lah. Kalau contohnya kalau cukai tanah tu 12, kalau dekat Arab dulu dia panggil dinar lah. Okay, contoh dia 12 dinar. Okay, kalau orang Islam kena bayar 12 dinar, jadinya kalau untuk orang yang bukan agama Islam pun dia kena bayar 12 dinar. Dia tak ada macam kau Islam, kau dah macam dapat banyak dia ni lah, macam tak ada kesamanan, tak ada keadilan kan, tak ada. Kalau untuk tamadun Islam ni, dalam semua perkara tak kisahlah dia Islam ke, dia tak Islam ke, dia masih lagi dia punya hak ataupun dia punya perkara yang dia kena buat tu mestilah adil lah, kena sama. Okay, lepas tu kewujudan pelbagai bangsa dan bahasa di dunia berjaya membentuk ummah yang bersaudara. Okey, maknanya dekat sini walaupun kita berbeza, contoh dekat Malaysia kan, kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India. Okey, lepas tu kita pun menggunakan bahasa lain kan, macam Melayu bahasa Melayu, kalau Cina bahasa Cina, macam India bahasa Tamil kan. Dia macam berbeza walaupun kita berbeza kita punya daripada konsep bahasa kan, kita punya perbezaan daripada bangsa kan. Tapi dalam Islam ni dia tak adalah macam racist, kita panggil racist lah, kita pun bias. Dia tak adalah macam, contoh kalau racist kan, kalau macam India kan dia macam kulit gelap kan, contoh macam Cina kan mata sepet. Kalau macam Islam ni, Melayu ni, kita panggil macam stereotip tu pemalas kan. Tapi dalam Islam ni semua perkara racist ni dia tak boleh kita tak boleh macam kita tak boleh lakukan lah. Okay, sebab tu perkara tu memang dilarang kan, sebab kita semua ni kita ada Tuhan masing-masing kan. Jadinya kita kena patuhi setiap agama pun perkara tersebut memang cikgu tahu memang tak boleh lah, kita tak boleh macam menghina antara satu sama lain. Okay, dalam Islam pun perkara tersebut dilarang lah. Okay, disebabkan kita punya perbezaan agama tak membuatkan kita berbeza. Okay, malah kita akan menjadi kalau kita bersatu, okay, kita bersatu, okay, kita Melayu, Cina, India dalam Malaysia ni, kalau kita bersatu, Malaysia ni akan lebih macam lebih maju lah. Okay, mendapat pelbagai idea. Okay, contoh mendapat pelbagai idea, mendapat pelbagai cadangan-cadangan untuk macam memajukan lebih Malaysia kan.
Orang kata apa, lebih banyak otak, lebih banyak buah fikiran yang dapat dihasilkan. Okay, maknanya dengan adanya kemudian bangsa dan bahasa dekat dunia ni, dia berjajalah membentuk rumah yang bersaudara. Contohnya dekat Malaysia. Okay, Malaysia ni, walaupun kita hidup berbeza agama semua, berbeza agama, bahasa semua kan, tapi kita sampai sekarang pun kita hidup dengan aman dan damai kan. Kamu pernah tengok Malaysia ni berlakunya perang antara tu? Tak ada kan, kecuali tragedi 13 Mei lah 1969 tu. Itu pun disebabkan perbezaan ekonomi lah. Okey. Tapi sejak yang tu, lepas peristiwa hitam tu, kalau kamu nak tahu, dulu dekat Malaysia ni pun ada juga rusuhan kaum. Okey, rusuhan kaum tu 13 Mei 1969. Okey, rusuhan kaum tu di antara kaum Melayu dengan kaum Cina lah. Okey, disebabkan apa? Disebabkan ekonomi. Sebab kaum Cina ni dia lebih menguasai ekonomi kan. Jadi Melayu ni dia hidup ni lah, dia hidup tersepit lah, dia macam miskin lah kan. Jadinya berlakunya pemberontakan. Okay? Tapi disebabkan peristiwa tersebut menyebabkan Malaysia ni dia akan menjadi lebih yang baik lah. Okay? Sebab kita hidupkan berbilang kaum kan. Disebabkan peristiwa tersebut, okay, sampai sekarang Malaysia dah tak ada macam berlakunya pergaduhan antara kaum ni, tak ada. Okay, lepas sebab perkara tu ditegar lah, okay, dilarang. Tu last. Lepas tu sejak tu dah tak ada lagi peristiwa pergaduhan antara kaum kat Malaysia ni. Okay, sampai sekarang pun Malaysia dah jadi macam negara yang aman dan damai kan. Kalau kamu nak keluar rumah pun kamu dah tak payah takut-takut macam ada dekat beberapa negara, okey, diorang berperang, nak keluar rumah pun tak boleh. Baik, takut bahaya kan. Dekat Malaysia ni kamu nak keluar rumah pun boleh kan. Kamu nak pergi di laut ke, kamu nak pergi shopping mall ke, semua boleh. Tak kisah. Tu maknanya berlakunya prinsip kesaksamaan. Okey, maknanya kalau negara tersebut dia majoriti, contohnya kalau negara Malaysia ni majoriti kita Islam kan, 61% tu Islam. Okey, lepas tu Chinese 30 lebih, India 20 lebih macam tu. Betul, ada beberapa tu. Walaupun Islam ni adalah majoriti dekat Malaysia, tapi kalau kamu tengok, kalau cukai semua kena bayar cukai kan. Tu maknanya berlakunya prinsip kesaksamaan. Okey. Faktor yang ketiga, okey. Betul, ni adalah faktor yang keempat, iaitu dakwah. Kita akan tengok apa itu dakwah. Okey. Pendekatan berdakwah secara bijaksana dan berdiplomasi telah berjaya menarik masyarakat lain untuk memeluk Islam. Okey, dakwah ni bermaksud menyebarkan ajaran agama, menyebarkan ajaran agama lah. Okey, itu maksudnya dakwah ni lah. Okey, maknanya kalau dalam Islam yang selalunya yang berdakwah ni macam imam kan. Imam, kalau zaman dulu yang berdakwah ni selalunya adalah golongan pedagang lah. Macam dalam Asia Tenggara ni ataupun Melaka dulu, kerajaan Melaka, sebelum dia menerima Islam, dia agama Hindu Buddha. Okey, bila golongan pedagang ni yang datang daripada ulama, okey, dia berdagang sampai ke Melaka, dia menyebarkan ajaran agama Islam. Okey, bila dia datang kat agama Islam, okey, ulama yang daripada golongan pedagang Arab ni, pertama sekali kalau dia nak menyebarkan ajaran agama Islam, dia akan pergi kepada, dia jumpa pemimpin kepada masyarakat tersebut. Okey, kalau dalam Melaka, ketua masyarakat tersebut adalah raja ataupun sultan lah kan. Bila nak menyebarkan ajaran agama Islam tu, macam orang Melayu ni, dia setia kepada sultan dan raja tau, kalau nak tahu. Malah macam mana pun berlakunya, walaupun sultan atau raja tu macam dia memerintah dengan tidak adil lah, macam kurang tak adil, tapi orang Melayu ni, dia punya sikap, dia akan mematuhi pemimpin. Okey, kalau pemimpin dalam Melayu ni adalah kita punya raja dengan sultan lah kan. Bila sultan tersebut dia menerima ajaran agama Islam, seluruh dia punya negeri ataupun rakyat dia akan menerima ajaran agama Islam. Maknanya Melayu ni dia akan ikut sultan ataupun raja dia yang memerintah tu. Selalunya memang macam tu. Memang orang Melayu sikap dia macam tu.
Sebab tu dekat Malaysia ni, kalau nak jadi raja ataupun sultan, pertama memang dia keturunan raja lah kan. Yang kedua, dia mestilah kena Islam. Sultan Agung kita, kalau orang tengok Sultan Agung kita, dia adalah mesti beragama Islam. Sebab dalam perlembagaan pun dah mengatakan bahawa kalau nak jadi Sultan Agung ni, dia mesti beragama Islam. Kalau dia bukan beragama Islam, dia tak boleh dijadikan Sultan atau Agung. Sebab apa? Sebab agama Malaysia ni, agama rasmi adalah agama Islam. Jadinya kalau pemimpin kita mestilah beragama Islam. Tu maksudnya dakwah lah. Dakwah ni adalah cara menyebarkan agama Islam. Apa yang cikgu nak bagi tahu tadi? Maknanya kalau dakwah dalam Islam ni pun, macam tu kita tak boleh paksa orang tu masuk Islam. Contohnya kita tak boleh, kita jumpa orang yang beragama Islam, kita tak boleh paksa orang tu tersebut untuk menerima Islam lah. Kita kena buat macam lemah lembut lah kan. Contohnya kita kena ajar orang tu, kita kena menerangkan apa tu Islam. Kita kena menerangkan apa, pertama kita menerangkan apa tu Islam, betul perkara-perkara Islam buat, betul perkara-perkara Islam yang larang. Dia tak adalah macam orang tu kita kena paksa dia. Kita gasak macam itulah, kita paksa dia untuk Islam. Dalam Islam pun tak dilarang lah. Tapi disebabkan dakwah yang dibawa oleh para ulama lah. Selalunya kalau untuk berdakwah ni kita panggil para ulama lah. Contohnya ustaz, imam kan, itu kan. Dia berdakwah dengan yang berbijaksana dan berdiplomasi, yang menyebabkan ajaran agama Islam ni lebih berkembang. Kita adalah faktor yang ketiga. Kita akan tengok kepada faktor yang keempat adalah hubungan diplomatik antara kerajaan Islam dengan negara-negara lain seperti di Eropah telah menarik minat orang Eropah untuk mengikuti perkembangan Islam. Hubungan diplomatik ni adalah merupakan contoh dia satu negara dengan satu negara. Dengan adanya hubungan diplomatik ni, mereka dapat mencapai kesefahaman ataupun mencapai tujuan satu perkara tersebut lah. Contohnya dalam hubungan diplomatik ni, ajaran agama Islam tu dapat disebarkan lah. Contoh dia hubungan diplomatik dengan kerajaan Melaka dengan contoh negeri-negeri yang bukan dulu bukan beragama Islam. Dengan adanya hubungan diplomatik antara mereka, ajaran agama Islam tu boleh disebarkan lah. Contohnya kalau yang kita dekat slide ni, dia kata negara lain seperti di Eropah kan. Contohnya dulu Spanyol tu, kalau kamu tahu, negara Spanyol tu adalah merupakan kerajaan Islam dekat Eropah tau. Bermulanya kerajaan Bani Umayyah, mereka berhijrah ke Spanyol, kita panggil Cordova, dan Cordova tu jadikan pusat pemerintahan Islam yang pertama lah dekat Eropah, yang bermulanya penyebaran ajaran agama Islam dekat Eropah tu. Maknanya hubungan diplomatik kan antara kerajaan Bani Umayyah tu, Bani Umayyah tu kerajaan Islam, dengan Cordova Spanyol kan, yang cikgu ada terangkan minggu lepas tu. Maknanya bila mereka dapat memerintah Spanyol tu, jadi bermulanya penyebaran ajaran agama Islam. Maknanya adanya hubungan diplomatik antara dua negara tu lah. Itu kita pergi kepada faktor yang kelima, iaitu perdagangan. Kegiatan perdagangan dan hubungan yang baik antara pedagang Arab dengan pedagang negara luar di Asia dan Afrika menyebabkan Islam mudah diterima di negara tersebut. Ini tadi yang cikgu ada terangkan kan, dengan aktivitinya perdagangan yang menyebabkan ajaran agama Islam tu dapat disebarkan. Maknanya tadi yang cikgu terangkan tu, macam ulama daripada Arab, dia melalui perdagangan, dia datang ke Melaka, lepas tu dia ajar agama Islam tu dekat Sultan. Sultan menerima ajaran agama Islam, jadi rakyat, keseluruhan rakyat Sultan tersebut menerima ajaran agama Islam. Selalunya zaman dulu perdagangan ni yang menyebarkan ajaran agama Islam. Menyebarkan ajaran agama Islam. Kalau dalam untuk kerajaan Kristian dulu juga, kerajaan Kristian pula, agama Kristian kan, dia disebarkan oleh kerajaan-kerajaan Eropah lah kan. Mereka pun melalui perdagangan pun dia menyebarkan agama mereka, yang kita panggil konsep 3G, Gold, Gospel dengan Glory.
Tapi dalam Islam pun sama. Dengan adanya perdagangan ni yang menyebabkan ajaran agama Islam tu dapat disebarkan lah. Lepas tu kita akan pergi kepada faktor yang terakhir, iaitu pembukaan wilayah baru. Sejak zaman Khulafa al-Rashidin berlaku pembukaan wilayah baru yang menyebabkan agama Islam semakin tersebar. Contohnya Iraq, Syam, sekarang kita panggil Syria dan Mesir. Maknanya pembukaan wilayah baru ni dia menjadi kawasan yang barulah untuk memerintah. Maknanya dengan dia buka wilayah baru tu, jadinya orang akan tinggal dekat wilayah tu. Orang-orang tak kisahlah daripada luar ke, orang daripada memang kerajaan tersebut ke. Jadinya dengan dia bukanya pusat pentadbiran baru atau wilayah baru ni, jadinya ajaran agama Islam tu boleh disebarkan. Maknanya Islam berlakunya pengajaran dan pembelajaran ajaran agama Islam dekat kawasan yang dia buka tu lah. Jadikan pusat. Contohnya yang cikgu cakap dekat Sepanyol tadi lah, dengan dia jadikan Cordova tu sebagai pusat pemerintah Islam, jadinya berlakunya penyebaran ajaran agama Islam di Sepanyol, dan seterusnya akan menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh benua Eropah. Itu maksudnya macam contohnya pembukaan wilayah baru lah. Tapi kat sini dia bagi contoh macam Iraq, Syam dengan Mesir kan. Tapi yang ini cikgu bagi terangkan lebih ni lah, boleh nampak lah kan dekat Iraq. Sebab kalau dekat Iraq, Syam dengan Mesir ni dia macam memang kawasan ajaran agama Islam. Macam dekat Eropah selalunya ajaran agama Islam ni tak berjaya disebarkan lah. Tapi dekat Sepanyol tu dia berjaya menyebarkan ajaran agama Islam. Itu adalah merupakan 6 faktor penyebaran ajaran agama Islam. Ni adalah cikgu dah terangkan, maknanya ada 6 faktor lah yang menyebabkan penyebaran ajaran agama Islam tu berjaya dilakukan lah. Yang pertama tadi, kesyumulan Islam. Maksud kesyumulan Islam ni adalah kesempurnaan. Maksud kesempurnaan tu apa? Seseorang tu kalau dia beragama Islam, dia mesti mempunyai fizikal dan mental yang seimbang. Lepas tu daripada konsep kemajuan pemandaran, pemandaran dan tingkah laku juga diambil berat lah. Maknanya agama Islam tu sikap di samping kemajuan berlaku kemajuan dari segi pemandaran, sikap juga, tingkah laku seseorang tu juga mesti orang yang Islam yang baik lah, baru mencapai konsep kesyumulan Islam, kesempurnaan Islam. Lepas tu prinsip keterbukaan. Apa maksud prinsip keterbukaan ni? Maknanya ajaran agama Islam tu dia takkan menolak sesuatu perkara tersebut. Dia akan tengok kalau perkara tersebut masih lagi tidak mengganggu ajaran agama Islam, atau menggugatkan ajaran agama Islam, mesti tersebut akan diterima. Lepas tu ketiga adalah dakwah. Maknanya dengannya dakwah ataupun cara penyebaran agama menyebabkan ajaran agama Islam ni berjaya disebarkan. Lepas tu yang keempat adalah hubungan diplomatik. Maksud hubungan diplomatik ni hubungan antara dua kerajaan ataupun banyaklah kerajaan, tak kisahlah, tapi selalunya hubungan diplomatik ni kita selalunya akan melibatkan dua kerajaan. Contohnya dengan adanya hubungan yang baik satu kerajaan tersebut, jadinya ajaran agama Islam tu boleh disebarkan. Yang kelima adalah perdagangan. Maknanya dengan aktiviti perdagangan, contohnya cikgu cakap tadi perdagangan daripada Arab datang ke Melaka, betul, dengan melakukan sambil mereka menjalankan perdagangan, mereka juga menyebarkan ajaran agama Islam. Lepas tu yang terakhir adalah pembukaan wilayah baru. Maknanya pembukaan wilayah baru ni dia cari tempat yang baru, tempat baru lah untuk jadikan pertempatan, dan akhirnya pertempatan tersebut disebarkan ajaran agama Islam. Itu adalah merupakan faktor-faktor penyebaran Islam. Itu. Kita dah habis untuk chapter 8.2. Maknanya dalam 8.2, ni cikgu nak refresh balik. Dalam 8.2, apa yang kita belajar pertama adalah tentang latar belakang Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad adalah merupakan
pelopor ataupun bermulanya baginda Nabi Muhammad tu adalah orang pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam. Dalam 8.2 ni. Lepas tu yang kedua adalah lepasnya Nabi Muhammad menyebarkan ajaran agama Islam, betul Nabi Muhammad wafat, lepas tu disambung oleh Khulafa ar-Rasyidin kan. Yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Uthman, yang keempat adalah Ali. Dan keempat-empat ni adalah merupakan penyambung ataupun kita sebut zaman Khulafa ar-Rasyidin, ataupun kita panggil sahabat Nabi yang menyebarkan ajaran agama Islam. Selepasnya zaman Khulafa ar-Rasyidin ni, yang 4 tokoh ni, dia pula disambung oleh kerajaan-kerajaan Islam. Ada 3. Yang pertama adalah Bani Umayyah, yang kedua adalah Bani Abbasiyah, dan yang ketiga adalah Turki Uthmaniyah. Maknanya kerajaan-kerajaan Islam tersebut yang menyambung ajaran agama Islam selepasnya zaman Khulafa ar-Rasyidin. Dan ketiga-tiga tersebut Nabi Muhammad zaman Khulafa ar-Rasyidin dan kerajaan Islam, apa yang mereka buat untuk menyebarkan ajaran agama Islam dengan adanya 6 faktor tersebut. Itu kesyumulan Islam, prinsip keterbukaan, dakwah, hubungan diplomatik, perdagangan dan pembukaan wilayah baru yang menyebabkan ajaran agama Islam itu berjaya disebarkan. Sehinggalah ke hari ini kan. Bagi nak tengok tahap kefahaman kamu untuk kita punya chapter 8.2, kita akan buat latihan. Kamu boleh nampak kan latihan ni? Jadinya untuk latihan ni, kamu buka chapter 8.2. Muka surat cikgu tak ingat pula. Selalunya cikgu lupa lah buku teks. 100 berapa? 180 lebih kot. Tapi kamu buka lah chapter 8.2. Kamu nampak kan? Kamu nampakkan latihan ni. Latihan kita adalah latihan kita adalah pilih jawapan betul ataupun salah. Jadi cikgu akan baca soalan yang pertama. Jadinya adakah jawapan tersebut betul ataupun salah? Dia berkaitan tentang faktor-faktor tadi tentulah. Jadinya kamu baca kamu tengok buku teks kamu baca. Cikgu bagi masa tak lama kot. Cikgu sekarang 9.42. 9 di 9 berapa? 9.50 kita bincangkan jawapan kita. Boleh kelas 9.50 kita bincangkan kita punya latihan.
Okey, tinggal lagi seminit untuk kita bincangkan jawapan kita. Jom bincangkan kita punya latihan. Okey kelas, jam telah menunjukkan pukul 9.50. Okey, jadinya kita akan bincangkan mengenai kita punya latihan. Okey. Jadinya cikgu akan bacakan soalan, jadinya kamu kena jawablah. Kamu bagi jawapan betul ataupun salah. Okey. Untuk soalan yang pertama, okey. Adakah Islam menolak kemajuan di dunia dari segi pembandaran dan ekonomi? Betul ke salah? Okey. Okey, betul jawapannya adalah salah. Alright, okey, semua betul. Okey, ada Islam dia menerima kemajuan di dunia dari segi pembandaran dan ekonomi. Lepas tu dia mementingkan konsep tingkah laku. Okey. Soalan yang kedua, adakah prinsip keterbukaan dan toleransi membuatkan tamadun Islam diterima oleh masyarakat umum? Okey. Okey, kamu semua jawab betul. Dan jawapan dia adalah betul lah. Okey, dengan adanya prinsip keterbukaan dan toleransi ni, dia membuatkan ajaran agama Islam ni dia diterima lah. Okey, untuk soalan yang ketiga, adakah tamadun Islam berdiri atas prinsip kesaksamaan dan keadilan? Okey. Okey, betul Alright, thank you. Okey, untuk soalan yang keempat, adakah pendekatan dakwah yang dibawa oleh Islam secara paksaan dan peperangan? Adakah pendekatan dakwah yang dibawa oleh Islam secara paksaan dan peperangan? Okey. Okey, kamu semua jawab betul lah. Jawapan dia adalah salah. Dia adalah lebih bersifat diplomasi. Okey. Okey, untuk soalan kelima, adakah hubungan diplomatik antara dengan kerajaan-kerajaan di Eropah tidak berjaya dilaksanakan untuk mengikuti perkembangan Islam? Okey. Okey, Batisha jawab salah. Okey. Jawapan dia betul lah. Okey. Salah lah. Sebab Islam ni dia berjaya lah. Dia menyebarkan sampai ke benua Eropah semualah. Okey. Untuk soalan yang keenam, adakah kegiatan perdagangan dan hubungan yang baik menyebabkan Islam mudah diterima dari negara luar? Jawapan dia betul ke salah? Okey, Batisha jawab betul, Vinod pun jawab betul. Okey, jawapan dia betul lah. Okey, dan yang soalan yang terakhir, okey, Pabish pun jawab betul. Okey, soalan yang terakhir, adakah pembukaan wilayah menyebabkan agama Islam semakin tersebar? Betul ke salah? Okey, jawapan terakhir adalah betul. Okey. Okey, kita dah habis untuk kita punya ni lah. Okey, Pabish biar betul. Okey. Okey, maknanya cikgu tengok. Okey, Batisha, Pabish dengan Vinod. Maknanya cikgu dengan berdasarkan jawapan yang telah kamu beri. Okey, maknanya kamu fahamlah apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, maknanya pembelajaran kita pada hari ini kamu semua fahamlah. Okey, maknanya apa yang kita belajar pada hari ini berkaitan tentang faktor penyebaran agama Islam yang terbagi kepada 6 tadi. Okay, yang pertama adalah kesyumulan Islam, yang kedua adalah prinsip keterbukaan, yang ketiga adalah
dakwah, yang keempat adalah hubungan diplomatik, kelima perdagangan, dan yang terakhir adalah pembukaan wilayah baharu. Jadinya kita dah habis untuk kita punya chapter 8.2.